A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kalimah tayyibah, kalimah terbaik memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, sahabat saya yang bersama saya pada pagi ini, ya, Cik Puan Damia Hani, Zaitun Teh yang sedang menonton kita, dan siapa lagi ni? Puan Asyah Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Asyah. Begitu juga dengan semua yang bersama dengan kita pada pagi ini, yang mungkin selepas ini bersama dengan kita, yang like dan share, kongsi kebaikan. Mudah-mudahan pada pagi ini Allah datangkan kepada kita kebaikan demi kebaikan, insya-Allah. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita dah berada pada tak sampai 10 hari dah untuk sambut Ramadan Al-Mubarak. Sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, anda dan juga saya, kita doakan mudah-mudahan Allah memilih kita untuk menjadi tetamunya yang cukup istimewa, insya-Allah taala, ya. Dan pastinya juga kita mengharapkan bahawa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun kita katakan Ramadan yang lalu adalah Ramadan yang terbaik, ya, dalam masa yang sama kita mengharapkan bahawa pengisian Ramadan kali ini adalah pengisian yang benar-benar membentuk jiwa kita, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita doa sama-sama. Terima kasih Puan Norizan. Alhamdulillah. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, bertitik tolak daripada kalam Allah menerusi surah Al-Baqarah. Allah sebut ini adalah ayat yang kita pegang sebagai ayat hukum, ya, iaitu ba'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini ayat yang Allah turunkan menerusi Jibril kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kita hari ini memegang bahawa ia adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, apakah Ramadan kali ini kita nak mengharapkan bahawa menjadi Ramadan seperti tahun-tahun yang lalu? Sudah pasti saya yakin tidak. Kerana kita mengharapkan bahawa Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Oleh sebab itulah tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita perlu mengambil beberapa peringatan-peringatan oleh mereka yang sebelum kita. Terutamanya tuan-tuan, soalan yang selalu orang tanya, kenapa Ramadan sepatutnya menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan yang mengajak manusia kepada kebaikan, tetapi ramai apabila manusia keluar daripada Ramadan tidak menjadi manusia. Kan? Kenapa kita menjadi seperti sedia kala? Kerana seolah-olah kita melalui, contohlah kalau tuan-tuan kan, kalau kita pergi basuh kereta, dia ada satu kawasan untuk membersihkan kenderaan, maka apabila sampai dekat tempat yang kita patut bersih kenderaan itu, patutnya apabila keluar daripada mesin tu, kereta kita akan lebih berkilat, akan lebih bersih, akan lebih cantik, akan lebih menawan, tertawan orang yang melihat. Tetapi apabila kita keluar pada kereta kawasan yang tadi yang kita bersihkan itu, tetapi kereta kita masih lagi ada kotoran, bahkan masih sama seperti awal. Apa function, apa fungsi, kan? Apakah salah pada mesin tadi? Apakah? Jadi kita nak salahkan balik. Sebenarnya tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, persoalannya ialah bagaimana kita nak menjadikan Ramadan itu sebagai bulan yang mensucikan jiwa kita, menyucikan hati kita, yang menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Inilah perkara yang patut kita ambil pengajaran secara bersama. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang berlaku ialah kita sendiri tidak mengambil pengajaran daripada situasi-situasi yang lalu. Sebagai contohnya, zaman PKP, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, saya yakin saya, tuan-tuan dan puan-puan juga, bila zaman PKP kan kita seolah-olah banyak benda yang tak boleh buat.
Saya sama dengan tuan-tuan. Nak pergi masjid masa tu tak boleh. Bukan tak boleh lah. Ya, terhalang sebab waktu tu kan ada kotanya dan sebagainya. Tapi hari ni apabila Allah bagi peluang kepada kita, kenapa kita tak ambil peluang tu? Jadi Ramadan kali ini, saya dan juga semua rakan-rakan yang menonton kita pada pagi ini, ya, Tuan Zainal, Puan Saudah Jamrus, siapa sahaja yang saya tak sebut nama di sini, yang masih bersama dengan kita, apa yang perlu kita buat? Pertama, saya nak pesan pada tuan-tuan dalam tempoh tak sampai 10 hari ini kan, kita rasa, yalah hari ni dah hari Selasa. Bermaksud lebih kurang 8 hari jauh lagi. Jika nak dinisbahkan dengan tarikh yang bakal berlakunya awal Ramadan ialah pada hari Khamis minggu depan. Maksudnya kita akan berada lebih kurang 8-9 hari lagi. Tak lama. Apa yang perlu kita buat ialah pertama, kata para ulama, memperbanyakkan doa. Ya, memperbanyakkan doa. Yalah, kita ni manusia biasa. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, semua kita ni manusia biasa. Jadi apa yang perlu kita buat ialah, pertama disebut ialah memperbanyakkan doa. Sebab itulah kalau kita tengok Nabi SAW sendiri pun berdoa untuk minta pada Allah panjangkan umur baginda sampai Ramadan. Kan, jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga dengan saya. Kita sama-sama. Walaupun hadis ini ada khilaf sikit dengan para ulama, tetapi khilaf itu bukanlah khilaf besar, kan? Dia hanya perbezaan pandangan dan pendapat. Ya, iaitu berkenaan dengan doa yang kita dengar imam-imam kita baca. Kita sendiri juga mengamalkannya, kan? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu hadis yang masyhur. Adapun kita yang nak beramal, kita boleh beramal. Yang penting ialah kita berdoa seperti mana doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan doa salafus salih, orang soleh sebelum kita ni, yang mendoakan untuk mereka memperolehi Ramadan itu. Apa doa mereka? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa taqabbalhu minni mutaqabbala. Dia doa, ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Kan? Kemudian, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku berada dalam bulan Ramadan, aku dapat bersama Ramadan. Ya Allah, sekiranya aku dah berada dalam Ramadan, Engkau terimalah segala amal-amal aku dalam bulan Ramadan yang aku laksanakan. Ini permintaan orang yang sebelum kita. Maksudnya mereka berdoa sebelum sampai Ramadan, sampai saja Ramadan doa lagi. Bila dah Ramadan sampai hujung juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti perkara asas kita sebagai Muslim, ya, kita kena memperbanyakkan doa. Siapa-siapa yang dengar ni, lalu di wall anda tertekan surau Seremban 2, kan? Kita dengar aja, tuan-tuan, terus doa. Cik Puan Rosmawani, Puan Rosia, Cik Puan Rafi'ah, siapa saja yang terlalu dan tertengok pada yang sebut dan doa, niat terus, ya Allah, sampaikanlah aku pada Ramadan. Bayangkan dalam suasana kita nak menuju ke Ramadan tu, road to Ramadan tu, kan? Berapa ramai di kalangan ahli keluarga, sahabat handai, kawan taulan kita, kan, kembali ke rahmatullah. Bukan minta, waalaikumsalam, kan? Bukan kita minta, tapi ini perkara yang menjadikan kita sebagai manusia biasa berharap kepada Allah. Tu penting. Sebab doa ni adalah harapan. Doa ni adalah permintaan. Doa ini adalah tautan hati kita dengan Allah. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, Allah datang kita ni ujian macam-macam. Di keliling kita, kiri kanan, yang kita nampak, yang tak nampak, yang dengar dan sebagainya. Tetapi yang penting ialah, tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana kita nak mengukurkan nilai kekuatan kita? Ya, sudah pasti dengan doa. Sebab doa tu adalah perkara paling asas dalam kita nak mencapai kemuncak dalam ibadat kita. Sebab doa ni, tuan-tuan, orang yang tak ada kaki boleh pergi masjid. Picak dengan logik. Kita yang ada kaki pun tak sampai ke masjid. Betul tak? Orang yang tak ada penglihatan seperti kita ni, tak nampak ustaz, tapi dia tetap mencari ustaz-ustaz untuk mengajar. Sedang kita mata melihat, kita nak tengok konsert Blackpink, macam-macam lah. Contoh, kan? Nak tengok benda-benda yang menyeronokkan. Sedangkan patutnya kita tengok, kita pandang wajah yang mendamaikan, yakni Kaabah, wajah isteri, wajah suami, ni Quran, wajah ibu ayah. Tapi kita tak nak tengok. Kita nak tengok, artis lah. Bau power, bau best. Tuan-tuan, ialah manusia ni, Allah anugerahkan panjang indera ni untuk buat apa yang kita suka. Tapi
segala apa yang kita buat itu Allah akan bertanggungjawabkan setiap jadi sebab itulah tuan-tuan, anggota tubuh badan kita akan dipertanggungjawabkan, akan menjawab depan Allah apa yang kita buat. Maka saya, tuan-tuan dan puan, kita tak terkecuali. Maka ambillah satu peringatan bersama berkenaan dengan apa yang saya nak sampaikan, iaitu kita dah nak dekat dengan Ramadan ni. So, kita kena memperbanyakkan doa. Walaupun basic je tuan-tuan, doa ni basic je. Maksudnya doa ni permintaan. Kalau tuan-tuan tak angkat tangan pun, tuan-tuan sebut je, itu juga di antara doa. Cuma orang kata adab kita lah. Minta ni biarlah kita merendahkan. Minta pada Yang Maha Esa. Jadi tak salah tuan-tuan. Nak kena menghadap kiblat, tak perlu juga. Tapi adabnya kalau dapat menghadap kiblat, angkat tangan, berdoa dan sebagainya, itu adab. Baik tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Maka saya sebutkan tadi perkara yang menjadi asas kita ialah dengan doa. Siapa saja, hatta orang yang kuat, gagah, perkasa sekalipun, kalau Allah tak izinkan dia untuk sampai ke Ramadan, tak sampai. Hatta kalau sampai pun dalam keadaan dia nampak macam sadar, kan? Tapi tak sedar-sedar, tak boleh juga tuan-tuan. Sebab tu dia kena ada pengharapan, tautan hati kita dengan Allah Ta'ala. Ni benda ni asas. Sebab tu namanya Muslim, kekuatan kita bukan hanya pada tenaga, tapi kekuatan kita dengan pergantungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang tengok orang Islam ni hebat tuan. Cuba tengok tentera Zionis Israel takut dengan orang Islam. Adakah kerana dengan kita ada nuklear? Adakah kerana kita ada bom-bom yang hebat berbanding mereka? Tidak. Adakah kita lebih ramai berbanding mereka? Tak juga. Tetapi kekuatan kita yang mereka takuti adalah pergantungan dengan Allah. Sebab tu iman kita tuan-tuan, dia punya kemuncak dia yang membuatkan orang takut. Sebab kita ada takwa. Kita yakin, kan? Kita yakin apa jadi pun kita ada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok balik kenaan dengan puasa yang akan kita lalui minggu begini, minggu depan lagi, tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, kan? Tak lama dah. Bayangkan, setahun kita tinggal, dah nak puasa. Bagi orang yang tak sedar ni, nak Ramadan. Tak apa lagi. Hak yang memang betul-betul berbangkit dari tidur, nak raya. La ilaha illallah. Dia kira baju raya, dia kira kuih raya. Tak salah orang yang jual kuih raya dan juga baju raya. Cuma kita yang kena persiapkan diri kita, sebab Allah akan anugerahkan satu keriangan, satu kegembiraan itu setelah kita melalui tarbiyah selama sebulan dalam Ramadan. Tetapi orang yang berjiwa besar, dia menganggap bahawa Ramadan adalah hari raya bagi dia. Kenapa? Setiap masa Allah anugerahkan ganjaran yang tak pernah putus-putus tiba. Semua ada. Hatta yang buat benda kecil, benda besar, semua Allah akan bagi kelebihan itu. Maka tuan-tuan, beruntunglah. Hatta senyum, hatta tidur dalam keadaan kita beribadah. Tapi jangan tidur melantak, tuan. Tak boleh. Jadi perkara ini adalah anugerah Allah kepada kita, khas bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalaulah kita hari ni kita tengok benda tu biasa remeh, tengoklah baginda Nabi SAW. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah satu malam ketika mana Aisyah tidur, tiba-tiba macam kita lah tuan-tuan, kalau kita dah tidur, kita tak kisah dah tak kisah dah laki kita, kan, tok laki kita, tak kisah dah suami kita, isteri kita, taklah tidur ke tak tidur ke, aku yang penting aku tidur. Tapi Aisyah radhiyallahu anha pernah satu malam, bila dia terjaga daripada tidur, dia pegang tempat tidur Rasulullah. Rasulullah tak ada. Pergi mana Rasulullah? Kita tuan-tuan tak kisah, kedai mamuk atau dah ada ni, buat apa? Kena keluar daripada rumah kita pergi ambil nyawa. Pegang. Tak ada pula. Rasulullah. Selak jendela, selak pintu, dia tengok Rasulullah sedang berada di kawasan tebing Maqbarah Baqi', tempat makam ataupun kubur Baqi' itu sendiri. Rasulullah berdoa. Tuan-tuan, ni Rasulullah pun berdoa. Maksudnya kita yang susah-susah ni, yang jarang-jarang, apatah lagi yang tak mau ni berdoa, Rasulullah sendiri pun berdoa. Bukan hanya berdoa untuk Rasulullah sendiri, untuk diri Rasulullah, tetapi Rasulullah berdoa untuk Ahlul Baqi' dan seluruh umat Islam. Sampai tahap tu lah punya nak cari ketenangan, nak cari kepuasan, kegembiraan dalam hidup dengan banyakkan berdoa. Sebab kalau kita tengok contoh Rasulullah sendiri berdoa. Biar rugilah kalau kita yang malas-malas ni, patah lagi yang tak nak berdoa, kan. Maka sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ni fasa yang masih berbaki dalam berapa belah hari lagi ni, tak belah, saya sebut tadi 8-9 hari lah.
semua Ramadan. Banyakkan berdoa untuk kita dapat Ramadan. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, apa yang boleh kita buat di saat-saat akhir ni? Ya, kita kena banyakkan berharap dengan memperbetulkan balik diri kita. Iaitu kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Ataupun kata Nabi dalam hadis yang lain, kullu ibni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam ini pendosa. Kullu ibni adam khata', pernah buat salah. Bukanlah pendosa sampai sudah, tidak. Maksudnya kita pernah buat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan, orang yang bersalah itu at-tawwabun, iaitu orang yang bertaubat. Maka kita nak masuk Ramadan. Kenapa soalan yang tadi saya tak ajukan di awal tadi, kenapa ramai di kalangan kita dan kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, ya, wong Jawa sedang bersama dengan kita, alhamdulillah. Hajjah Nurma, terima kasih. Mar, juga terima kasih Puan Mar, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan, kenapa kita tak boleh jadi baik? Ya, kenapa kita tadi yang sepatutnya masuk dalam mesin yang boleh basuh kereta, ataupun baju kita yang kotor masuk dalam mesin basuh, keluar sudah pasti berwangi. Rupa-rupanya baju tadi kita tak basuh dengan sempurna. Bukan salah pada mesin, tapi salah pada baju tu sendiri. Sebab baju tu kotor, masuk dalam tu sudah pasti akan bersih. Tetapi kenapa kotor lagi? Bukan salah pada mesin. Maksudnya mesin tu alat. Macam kita katakan sekarang ni, Ramadan adalah proses. Tetapi kenapa Ramadan tak boleh menyucikan manusia? Kenapa tak boleh menjadikan manusia jadi baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Amar. Terima kasih Tuan Rahmat yang menonton kita. Tuan-tuan, kenapa? Kerana kita sendiri yang mengotorkannya. Kerana kita sendiri yang telah mencabulnya. Saya sebut bukan mencabul kehormatan, tidak. Maksudnya merosakkan. Sepatutnya baju kita, kereta kita tu keluar jadi cantik. Tapi jadi tak cantik sebab kita sendiri yang mencemarkannya. Maka inilah yang berlaku kerana diri kita tidak bersih. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka sebab itulah kita kena masuk Ramadan kali ini, kita kena bersihkan hati kita. Seperti mana pesan Nabi SAW dalam satu hadis, ya, Nabi sebut, Allah berrahmat, ketika dalam bulan Syaban. Sebab Nabi sebut bulan ini Allah memerhati umat dia, memerhati hambanya. Dan Allah ampunkan sekalian hambanya, melainkan dua jenis golongan manusia. Salah satunya ialah masyahin, iaitu golongan yang ada perasaan hasad, perasaan iri hati, perasaan tak puas hati, makan hati, patah hati. Tapi hati ayam makan juga, itu tak apa. Ni masalah dengan manusia. Masalah masih ada perasaan tak puas hati dengan manusia. Dendam, dengki. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimakumullah, ini di antara punca kenapa kita tidak boleh jadi baik selepas Ramadan. Rupanya dalam hati kita masih ada karat, masih ada sifat tak elok. Ni yang punca dia. Saya tahu kita semua, bukan saya nak sebut kepada tuan-tuan, tidak. Saya sendiri. Sebab tu kita rasa tak dapat kepuasan Ramadan tu sebab hati kita belum bersih, hati kita belum jernih. Maka sebab itulah pesanan para ulama kepada kita, Cik Puan Ani sedang menonton, Puan Khalidah Saleh, terima kasih, alhamdulillah. Tuan-tuan, sebab hati kita tak bersih, sebab hati kita kotor, sebab hati kita memang ada masalah. Ini punca. Punca apa? Punca kita jadi tidak baik. Punca kita tidak boleh berubah. Ini di antara masalah besar dalam hidup kita. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, ayuh sama-sama kita dalam keadaan masih lagi berbaki ini, kita bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita. Saya dan juga anda semua, jom. Dengan cara macam mana? Banyakkan mengingati Allah. Ya, sebutlah nama Allah banyak-banyak. Dan yang kedua, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Dengan kalimah istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Walaupun kita kata kita sibuk, tapi sebutlah menjadi satu sebutan yang baik untuk kita. Ni diri kita, bukan untuk orang lain. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Contoh. Terima kasih Puan Siti Atika, ya, yang bersama dengan kita. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Ini benda yang nampak basic, tapi kesan ni Masya Allah Tabarakallah cukup besar. Bagi orang yang melazimi kalimah-kalimah ni, dia akan rasa lazat.
Tuan-tuan cubalah. Saya yakinlah ibu-ibu, ayah-ayah yang dalam ni memang anda adalah orang yang sentiasa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Saya cuma mengulangi saja. Saya yakin orang yang puas ni, sebab itulah kata Nabi dalam satu hadis, apabila sahabat tanya, mal iman? Apakah itu iman? Kita tahu iman itu maksudnya percaya. Tapi adakah sekadar percaya? Bukan sekadar tu. Nabi sebut ialah apabila seorang itu melakukan kebaikan, dia rasa lazat. Apabila dia nampak kerosakan, nampak maksiat, nampak kefasadan, kebinasaan, dia benci, dia rasa geram dan dia bertindak untuk melarang dan menghalang. Ini perkara yang disebut sebagai iman. Kita hari ni orang beratuk orang buat perhimpunan untuk mengangkat solidariti kononnya LGBTQ. Kita tidak ada apa-apa perasaan. Loh, tak apa, pihak agama lah kot. Kita tidak ada sensitif. Ni masalah ni tuan-tuan. Sahabat rahimakumullah, maksudnya kita ada perasaan pandang maksiat itu biasa. Ni tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Bermasalah pada hati kita sebab kita tengok maksiat tapi kita tidak ada rasa dosa, tidak rasa bersalah. Sedang kita tengok orang baik, kita memaki hamun, kita mencela dan kita menjatuhkan, bahkan mengaibkan dia. Ini wala'iyyazubillah. Maka patutnya kita kena tanya dari iman kita. Sebab itulah para ulama sebutkan, Nabi pun dah pesan, suruh kita menghormati ulama sebagai tanda kita mengingati jasa para anbiya. Tuan-tuan, ni asas dalam hidup kita. Sebab tu tuan-tuan, tolong jaga mulut kita daripada melakukan sesuatu yang celupa, yang mencela para ulama kita. Kan, ulama ni siapa? Orang yang alim, orang yang lebih baik, orang yang lebih pengetahuan beragama daripada kita. Mudah-mudahan. Jadi kita nak jaga hati kita ni sama manusia itu yang mudah tuan-tuan. Satu, tolong jangan aibkan orang. Jaga kehormatan orang lain seperti mana kita jaga kehormatan. Sebab Nabi sebut tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah bagi orang yang menjaga kehormatan diri dalam keadaan kita ni duk menghitung, ya Allah banyaknya ayat aku. Ya, daripada kita mencarikan daripada orang. Tapi kita hari ni lambat laun dia bukan. Dia lambat lalu je di wall kita, di Facebook kita, di IG kita, lambat swing. Allah, jadi pula dah. Macam tadi saya baru sebelum nak buka ni, saya dah tengok sat Instagram Aaron Aziz mendakwa dirinya disingkir daripada Syamsul Yusof. Ini kereta media. So bila kita baca, lah gaduh pula dah. Nampak? So perkataan yang keluar tu, terus kita yang manusia biasa ni akan negatif tinggi. Sebab Aaron Aziz mendakwa. Contoh kan, sebab kita tak tahu apa isu. Adakah betul? Ada pun mungkin juga, kita tak tahu, mungkin bajet kurang, terpaksa digugurkan orang, kita tak tahu. Tapi bila statement macam tu di media sosial, kita yang baca tu akan ada perasaan sama ada positif tinggi ataupun negatif tinggi. Betul atau tidak? Tanya pada diri sendiri. Kalau anda rasa betul, bagi like satu. Kalau tak betul, diam sudah. Sebab kita bila lalu je, kita yang baca, bila ayat tak cantik, ayat yang negatif, kita akan rasa nampak. Contoh kisah rumah tangga, mana-mana artis hari ni keluar je kan. Tambah macam semalam, pelakon tu, tak ingatlah nama pelakon tu kan, yang mahkamah minta untuk istilahnya melalui fasa di hospital bahagia kan. So kita yang dengar tu, lah gila ke? Nampak tuan? Ini manusia biasa. Cuba kita bersangka baik. Ya betul Cik Puan War. Betul. Betul. Benar Ustaz. Ni akhir zaman. Jadi sebab itulah nak bersihkan hati ni, kita kena berprasangka baik. Dalam kata Arabnya ialah husnuzan. Memanglah payah. Mana ada manusia boleh bersangka baik sama manusia. Kan jarang-jarang sekali. Dia akan ada juga. Sebab setan ni, dia cucuk dengan jarum halus. Fikir. Tak terfikir ke? Cuba. Nampak? Dia jadi buatkan kita ni macam, betul juga no. Kan? Nampak? Ini di antara yang diganggu pemikiran kita. Sebab jiwa kita ni bersih. Fitrah kita manusia ni cantik. Kita tidak akan bersalah sangka dengan manusia lain. Tetapi apa yang berlaku ialah kita telah bersalah sangka. Maka perkara kedua yang saya nak pesan bagi tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, ialah kita bersihkan hati sebab nak masuk Ramadan ini, ya. Kita tuan-tuan yang membuat, sahabat rahimakumullah sekalian, saya cukuplah sekadar tu. Peringkatan ringkas lebih kurang dalam setengah jam kita ni. Kan bermula dengan yang tadi saya pesan, sebab kita nak masuk Ramadan, banyakkan doa. Yang kedua, bersihkan hati.
bersihkan hati dengan zikrullah. Zikrullah ni sama ada kita sebut nama-nama Allah, kita zikir, kemudian yang kedua kita baca Quran, yang ketiga kita istighfar. Tuan-tuan boleh gunakan segala platform untuk kita memperbanyakkan. Tuan-tuan macam saya juga, kita dalam jam, kadang kita dalam jam kita keluar benda yang tak elok, tidak tuan-tuan. Lah, siapa pula lah yang buat hal ni? Kita nak cepat kan? Dia dah main. Anda zikir, ingat Allah. So kita tidak akan ingat manusia. Apa masalah yang berlaku? Allah yang tentu. Bahkan dengan Allah juga yang mungkin akan menyelesaikan masalah. Tuan-tuan baru ni, sebagai contoh kan, saya pergi ceramah dekat Ibu Pejabat Polis Trafik Kuala Lumpur. Saya ceramah waktu tu pukul 6.30 sampai ke pukul 7 suku. Sebab lepas tu saya ada kuliah maghrib. Bayangkan daripada Kuala Lumpur nak main ke Bangi, jalan jam gila. Gila. Kalau buku majalah gila-gila pun tak habis tuan. Ni saya memang gila-gila betul jam dia. Tapi tuan kata bila kita buat kerja mudah bukan kerja mudah, kerja Islam ni Allah mempermudahkan kita. Jadi kerja mudah pula. Kerja Islam ni Allah mempermudahkan kita. Macam tu tuan juga, walaupun zikir mudah-mudah, tetapi bila kita buat benda tu Allah permudahkan urusan kita. Ya, Datuk tu Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur bagi saya rider. Dia tak apa ustaz, sebab ustaz ada urusan. Saya hantar 2 rider untuk bantu ustaz buka laluan sampai. Tuan-tuan, mana kita nak terfikir ada bantuan polis. Kita kata cabut je, kata buruk je. Tapi oleh kerana dengan kita buat kerja Islam itu, Allah mempermudahkan jalan sampai saya sampai ke tempat yang dituju dalam keadaan selamat. Masya Allah, terima kasih juga kepada pengguna jalan raya memberi laluan pada saya waktu itu. Terima kasih banyak. Jadi tuan-tuan, percayalah bahawa kita nak dapat Ramadan. Ya, ambil 2 tip tadi. Ya, disebut oleh para ulama dan ditinggalkan oleh Nabi kita SAW untuk kita beramal sama-sama. InsyaAllah tuan-tuan, yakin benar-benar bahawa kita boleh mendapat Ramadan kali ini dengan Ramadan yang sempurna. InsyaAllah. Terima kasih banyak pada semua yang menonton. Terima kasih banyak yang like dan share. Terima kasih juga yang menyumbang kepada surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan ini. Kita doakan mudah-mudahan anda akan bahagia dunia dan juga akhirat. Bergembiralah. Sesungguhnya hari ini mungkin kita akan rasa sedih sebab kita terpaksa keluarkan duit. Tetapi tuan-tuan, sudah pasti air mata itu akan menjadi air mata kegembiraan. Yalah, nak keluar duit mana ada orang gembira. Keluar duit mesti akan rasa lah kurangnya duit aku. Ya, sudah pasti. Tapi orang yang bahagia, dia bila keluar tu dia akan nampak, ya Allah, aku akan jadi jutawan akhirat. Ya, InsyaAllah. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan kerana berkongsi sesuatu dengan kita. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa dan ketika. Doakan untuk saya dan juga doakan untuk tuan-tuan agar kita dapat berada dalam Ramadan kali ini dan menjadi penghuni Ramadan yang terbaik, beroleh takwa dan mendapat Lailatul Qadar. Allahumma amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Mohon maaf salah silap daripada saya. Jika juga ada salah dan tak betul daripada saya, minta tegur. InsyaAllah. Terima kasih Cik Puan Siti Atikah. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua Cik Puan Mar. InsyaAllah jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih pada semua. Selamat bertugas, selamat bekerja dan selamat melaksanakan amanah yang telah diberikan untuk kita sepanjang hari ini. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.